Silakan kepada Dokter Lizi. OK，李志刚教授，你可以开始了，谢谢。哦，好的，谢谢主持人介绍。各位专家各位印尼的同道很开心。诶，Kepada para peserta dan juga kepada uh, 这个 anggota 屏幕我 FPT，看不到看屏幕就是我问这里分享的老师，对对，可以了，对对对对，可以可以了啊。对对对，好的，非常感谢刚刚主持人的这个介绍。各位这个印尼的这个专家和同道，很开心今天和大家一起来我们分享一下我们这个神经系统常见老年性疾病的一些治疗。Oke, ya, sangat terima kasih telah diberikan kesempatan pada hari ini. Kita akan bicara tentang penyakit yang sering diderita oleh para lansia. 对，我下面简单介绍一下我们这个医院。我们现在是属于广东药科大学广州复兴长城医院。广东药科大学是目前这个中国国内的3所药科大学之一，其中呢，我们中西医结合基础专业是这个国家中药管理局重点专科，并且药学是我们广东省的这个优势的重点学科。目前临床医学学科在这全球排名前1%，并持续至今。Ini dengan me- memperkenalkan secara singkat, Universitas Farmasi Kuangtung ini merupakan salah satu universitas yang memadukan pengobatan barat dan pengobatan timur, dan juga ini merupakan satu peringkat 1% teratas di dunia. 可以翻译页了，对Apa ya? Uh, 开始了是对 PPT，要下一页，对对已经下雨了，lanjut lanjut，这个这部分现在我们对可以了。我们在广州新市医院，也是广东药科大学广州复兴长城医院，目前是隶属于我们这个复兴健康集团，是一级3级综合医院。目前我们开放床位有801张，这个其中高级职称的这个专家有116人，我们国务院特殊津贴的专家有2人，省内的知名专家有19人。，OK。并且我们目前是一个国家这个级的这个胸痛中心，这个卒中中心，也是我们120急救网络医院。Ini rumah sakit ini merupakan rumah sakit 3 tingkat yang mengintegrasikan layanan medis, pengajaran, dan penelitian ilmiah, serta pencegahan dan perawatan kesehatan. Rumah sakit ini memiliki pengaturan disiplin ilmu yang lengkap. Eh, Pada saat ini mempunyai 19 anggota medis di dalam rumah sakit. Next, next, next. 这个老师看到了吗？还你这是我们这个脑科中心的基本情况。我们脑科中心目前呢，大概有这个专家跟这个医务人员有70多名，目前开放的床位有120多张。我们包括有神经内科、神经外科、神经介入科，还有神经康复科。这是一张我们这个整个脑科中心的这个当天上班人员的一个全家福。Indonesianya. Rumah sakit对，ini 我们对啊，rumah sakit ini 这我 merupakan 怎么了？嗯我先讲了，老师。嗯。Rumah sakit ini merupakan rumah sakit unggulan yang mengintegrasikan neurologi, bedah saraf, intervensi saraf, dan rehabilitasi neurologis, serta merupakan salah satu departemen klinis utama berkualitas tinggi. Rumah sakit ini menghimpun para pakar terkenal dari seperti Dr. Chen Wenming, Dr. Chen Huaiying dan Li Zhegang, Dr. Li Qixin dan Dr. Xian dan Dr. Huang Xuxin yang membentuk tim profesional spesialis otak yang bekerja sama secara solid. Bagian neurologi ini khusus menangani trombolosis dan terapi jembatan stroke dan iskemi akut.
serta penanganan cerebrovaskular secara medis, bedah, dan rehabilitatif. Selain itu juga merupakan unggul dalam diagnosis dan pengobatan penyakit inflamasi sistem saraf, penyakit degeneratif, penyakit keturunan, serta gangguan seperti vertigo dengan keahlian medis yang tinggi. Ini juga merupakan pengobatan yang kompleks seperti meningoma besar, daerah Petrus Gilfoto otak, daerah selar, penanganan bedah penyakit seperti Parkinson, epilepsi, dan Alzheimer. Dan juga mempunyai pengalaman yang kaya dalam tingkat keberhasilan yang tinggi. Di dalam kasus berat seperti traumatik, pendarahan otak, dan hidrosefalus. Oh, oke, lalu next. Mm. Oh.嗯，嗯，这页吗，老师？还是上一这页？下一页对啊，我看它还没翻，估计有点延迟。Yang sebelumnya, slide sebelumnya. Ya, 下一页我看不到下一页的啊，Syai Mas, 老师。对对，下一页啊，Lanjut, next. 嗯，这个吗，老师？哎，看不见，看不见，对，lihat，可以了啊。那还个是不行的，我这里信号不好吗，老师？还是什么？对，应该是这是我看一看，我切换一个网络看一看。哦还是看不见。哦，可以了，它现在可以了，估计你这个是延迟的比较厉害。对，我们目前神经内科呢，主要是负责这个脑血管病、神经系统一些危重疾病，比如说我们脑卒中啊这些治疗啊，包括我们神经系统一些变性疾病。这个刚刚已经可以跳过去了，对啊，next。，next，对，啊，这个吗？再下一页，对啊，这我嗯。对，我现在就简单介绍我们神经内科主要是看什么疾病，包括神经外科呢，我们就负责一些高难度的一些手术，颅脑外伤、脑血管病、三叉神经痛，包括帕金森病的手术，就我们这个脑起搏器的一些治疗。这个阿尔茨海默症呢，目前来说也是我们这个今年的一个热点，但近期呢，因为一些手术疗效的问题呢，我们目前来说这个手术呢，目前我们已经暂时停止了，对，但还是一个临床研究阶段。Indonesia ya. Ini rumah sakit ini biasanya membuka ada banyak prosedur kompleks bedah yang teknis tinggi dan juga terapi cedera otak traumatik, operasi penyakit pembuluh darah, operasi penanganan nyeri trigeminal, operasi DBS untuk penyakit Parkinson, dan juga untuk operasi tindakan Alzheimer. Kebanyakan operasinya ini di sini mempunyai tingkat berhasilnya yang sangat tinggi karena menggunakan teknologi yang sangat mutakhir.
Next. Control. 神经内科我们目前呢有脑血管病、一些神经系统的微中症的治疗，包括我们这个溶栓呐、一些介入的手术，龙包括我们癫痫的一些药物治疗和神经调控的这个手术治疗等等。Indonesia. 还有我们这个帕金森病一些手术的治疗，包括我们一些头痛啊，还有颅神经痛的一些治疗，都是属于我们这个神经内科的一些治疗范围。Oke. Pelayanan klinik pelayanan klinik rehabilitasi neurologinya itu kebanyakan meliputi rehabilitasi saraf yang merupakan salah satunya adalah pasca stroke, gangguan keseimbangan, kesulitan bicara. Ada juga meliputi rehabilitasi nyeri leher, bahu, pinggang kaki, yang meliputi saraf terjepit di tulang belakang, penggampuran lutut, radang sendi bahu, kelengkungan tulang belakang, penyempitan saluran belakang, leher, dan pinggang. Dan juga ada juga rehabilitasi pasca bedah ortopedik dan juga penyakit pediatrik dan juga rehabilitasi penyakit kronis. Ini juga melayani rehabilitasi untuk kelompok dengan subkesehatan seperti obesitas, kelelahan, dan kaki dingin, disfungsi ereksi, dan dingin pada rahim. Next. Next，Next. Next. 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 你可以再翻下一页了。对啊，这个可以吗，老师？对我这里还看不到下一页。对啊，哎，这估计是网络是有点延迟，我看看把这对，可以了。你现在你就翻回往上翻一下。对啊，ke atas sedikit,对 satu 啊，halaman. Hmm. 就是看你的资料是吗，老师？对，你就这样吧。对，我目前来说，我们脑科中心，对啊，有这个充足的一个专家的一个储备。对啊，包括我们这个陈文明院长啊，包括我们徐源主任等等，都是一些我在我们广东省内还是比较对啊，知名的一些专家，有一些充足的一些人才的一个储备。行，你就这些就简单的略过就行了。你是下一页啊？Next. Ini ngomong tentang对，rumah sakit itu ada dokter-dokter tersebut yang datang situ merupakan pakar-pakar yang lumayan terkenal di daerah provinsi Guangdong, termasuk Profesor Li Zheqiang. Oke. 并且我们目前呢也有一个先进的一些设备，对啊，包括我们磁共振，这个目前我们配备了2台 DSA 加这个今年新配备的有3台 DSA，我们每天完成的这个肿瘤的介入，还有脑血管病这些介入，大概每天要完成将近70台左右，对啊，所以我们有很大的一个介入的手术啊。Rumah sakit ini didukung dengan peralatan pusat teknologi yang sangat canggih untuk diagnosis dan pengobatan. Dalam satu hari bisa ada sekitar 70 kasus yang menggunakan berbagai macam alat-alat yang canggih-canggih tersebut ini. Next. 并且我们这些康复的设备都有一些先进的康复的设备啊，Ini 而 adalah 且检查设备，对，alat-alat untuk rehabilitasi, berbagai macam alat yang digunakan untuk rehabilitasinya.
下面我就简单的，前面是简单介绍了我们医院和这个专科，下面我就简单介绍一些我们神经内科的，尤其是老年性疾病的一些简单的介绍一下。Selanjutnya kita akan menjelaskan berbagai macam penyakit lansia uh, dengan cepat aja ya. Next. 第一个我们就是脑卒中，Stroke pertama. 大家都知道这个我们卒中就国内又叫它叫中风，中国国内是脑血管在某一部位突然破裂或者阻塞引起的疾病，包括我们一些缺血性的卒中，比如说我们脑梗死和出血性卒中、脑出血这两种。Stroke ataupun juga disebut dengan kecelakaan cerebrovaskular umum itu merupakan penyakit yang terjadi karena ada pecahnya atau sumbatnya pembuluh darah secara tiba-tiba pada suatu lokasi tertentu, termasuk juga dengan iskemik. Ada dua macam stroke, yaitu stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Nah, next. 它目前来说是我国的中国国内的第一位死亡的原因，所以它具有发病率高、致残率高、死亡率高，还复发率高的特点。一般它发病的比较急，并且呢进展呢非常迅速，所以它会引起比较严重的后果。Stroke merupakan suatu penyebab kematian yang tertinggi di negara kita pada saat ini. Dan juga ini merupakan satu yang memiliki tingkat kecacatan tertinggi serta tingkat kekambuhan yang tertinggi. 所以这就是我们这个一个是缺血性的卒中，一个是出血性卒中。缺血性卒中就是这个整个脑组织缺血坏死，而出血性卒中呢，就是我们这个脑组织被这个血肿来压迫，从而引起了一系列的症状。Ada dua macam jenis stroke yang dapat terjadi. Salah satunya adalah yang seperti di sebelah kiri. Ini adalah stroke yang disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah. Jadi di situ ada penyumbatan pembuluh darah, darahnya nggak bisa jalan ke tempat itu, jadi daerah otak tersebut di situ mati. Yang di sebelah kanan itu adalah merupakan pembuluh darah yang pecah, stroke yang pembuluh darah pecah. Itu pembuluh darahnya tertekan, jadinya pecah di daerah situ, menyebabkan penyebaran adanya pengumpulan darah otak. Next. 一般来说，我们出血有两种，一种的这正常的血管，大家看到，一种是这个血管壁开始慢慢变薄，从而这个血压一高，这个血流冲击，导致这个血管破裂而出血。Stroke pada umumnya terjadi menjadi dua jenis. Itu salah satunya adalah pendarahan akibat hilangnya elastisitas pembuluh darah sehingga menyebabkan kerusakan dan pecahnya pembuluh darah. Pada gambar yang paling kiri itu adalah jenis pembuluh darah yang normal dan lama-lama di tengah-tengah terjadi penipisan pembuluh darah dan akhirnya di gambar paling kanan terjadinya pembuluh darah yang pecah. Next. 另外一种就是我们动脉瘤或者这个动静脉畸形的破裂出血，大家看到这个正常的血管，当血压升高之后，它就逐渐的出现问题，这里形成了一个动脉瘤，血压等原因，血压一高或者情绪激动，当我们血压增高的时候，这个就会导致这个血管来破裂而出血。Jenis satunya lagi adalah pendarahan akibatnya pecahnya aneurisma atau malfungsi arteri vena. Ini dari gambar paling kiri itu adalah pembuluh darah normal, pelan-pelan di tengah-tengah terjadi adanya kayak benjolan atau bisul di pembuluh darah dan akhirnya di paling kanan itu tekanannya menjadi semakin besar dan pembuluh darahnya pecah. Next. 那我们脑梗死呢，也主要有两种，一种是我们这个血管动脉粥样硬化，这导致这个脑血栓形成，从而导致脑梗死，这是一种。Stroke iskemik itu juga ada terjadi dua jenis. Salah satunya adalah penyempitan, ada penyumbatan akibat arteriosklerosis, arteri yang menyebabkan terbentuknya trombus otak, stroke trombotik. Terlihat pada gambar sebelah paling kiri,
itu pembuluh darah normal, terus yang paling kanan pelan-pelan terjadi penyumbatan aterosklerosis pada pembuluh darah. 那另外一种呢，就是这个我们看到这个栓子掉下来，这个来自我们心脏啊或者颈总动脉或者颈内动脉的这个斑块掉下来，导致这个远端的血管栓塞，栓子一掉，把远端的血管给堵塞了。这是另外一种，是栓塞性的脑梗死。Jenis lainnya adalah stroke iskemik akibat adanya emboli atau disebut juga dengan stroke emboli. Gambar paling kiri itu pembuluh darah yang normal dan juga yang kanan itu merupakan sebab kenapa jadinya penyumbatan pembuluh otak itu ada uh, gumpalan darah di situ menyumbat pembuluh darah akan terjadinya stroke. 所以说，我们脑卒中是我们由于生活方式、环境、遗传这多种因素共同导致的一个疾病。所以大量的临床研究和实践证明，我们脑卒中是可防可治。早期积极的控制我们这个脑卒中的危险因素和规范化的开展脑卒中治疗，就可以降低我们这个脑卒中的发病率、复发率、致死率、致残率，改善它的预后。所以，我们是如何去识别我们的脑卒中呢？Stroke merupakan penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam hidup, lingkungan hidup, dan faktor genetik. Banyak penelitian klinis dan medis telah membuktikan bahwa stroke dapat dicegah dan diobati dengan pengendalian dini terhadap faktor stroke, serta pelaksanaan pengobatan stroke yang terstandarisasi secara aktif sejak awal. Maka tingkat kejadian, kekambuhan, kecacatan, dan kematian akibat stroke dapat dikurangi secara signifikan, serta prognosisnya pasien dapat diperbaiki. Bagaimana cara mengenali stroke? Next. 所以我们第一个是看我们这个一张脸对不对称，有没有嘴巴歪斜。第二个，两只胳膊抬起来，要查看看他有没有一侧的肢体无力。第三个就是要听他说话有没有口齿不清楚、不明白。如果说当我们都有这些症状的时候，就是要我们打120，要去医院去看病了。Bagaimana cara mengenali stroke? Satu itu dengan melihat gambar pertama itu mulutnya satu sudah miring sebelah. Dari situ ketahuan ada tanda-tandanya. Terus gambar kedua, angkat tangan. Tangannya satu yang tinggi sebelah, nggak bisa angkat amat tingginya. Dan juga yang ketiga itu suruh ngomong. Ngomongnya itu kalau gambar nggak bisa dikenali ataupun susah ngomongnya, maka itu sudah saatnya pergi ke rumah sakit atau secepatnya panggil ambulan. 这是我们看到的我们一些脑卒中的一些影像学的检查，这个亮的就是我们这个脑出血，这个黑色的大家看到用这个红线标注的，就是我们的一些脑梗死。所以说，当我们出现这些症状的时候，就要早期需要去完善一个头颅 CT 的一个检查。Ini merupakan satu CT scan dari kepala yang bagian merahnya itu merupakan bagian dari pendarahan pada otak. Garis. Oke, next. 这个是我们蛛网膜下腔出血。这是影像就看到这个亮的，在这个我们这个脑沟里面，包括这些全是血，这个是个非常凶险的一个疾病，这个死亡率是非常高的，这蛛网膜下出血，大部分是我们动脉瘤导致的。Pada gambar ini terlihat yang terang itu merupakan pendarahan. Dengan yang kayak begini merupakan satu faktor yang sangat beresiko. Tingkat kematiannya sangat tinggi. Next. 这是我们这些磁共振，大家可以看到这个亮的，在 DWI 上面是亮的，就提示我们这个在早期的时候可以显示我们个脑梗死的病灶。这个病人在 CT 上显影不好的情况下，我们在磁共振上可以显影，可以识别我们早期的脑梗死。Pada pemeriksaan MRI dilihat yang DWI-nya itu
pada bagian yang di highlight itu terlihat terjadinya kematian otak karena tidak adanya pengaliran darah ke pembuluh ke otak bagian situ. Itu harus segera diobati. Next. 所以我们一些脑卒中的一些紧急的治疗，比如说我们脑梗死，在疾病的早期，如果在4.5小时之内，我们可以去溶栓的去治疗。我们脑出血，如果说出血量非常大的情况下，我们有颅内的血肿清除，或者说我们这个脑梗死它错过了最佳的这个治疗溶栓的时机，出现大面积脑梗死的情况下，为了挽救生命，我们可以去这个去骨斑减压，还有一些脑出血可以脑室外引流。当然，我们介入治疗现在在我们脑梗死。还有我们这脑出血的这个疾病的治疗当中，有一个非常重要的地位。如果在时间窗内，我们早期的脑梗死，我们可以取栓治疗；而在我们这个动脉瘤出血或者动静脉畸形导致的出血，我们早期可以这个进行这个动脉瘤的栓塞，或者说动静脉畸形的栓塞，不会让这个出血去继续增加，从而挽救生命。Penanganan darurat untuk stroke terdapat berbagai macam, termasuk terapi trombolitik, terapi kraniotomi dikropensi, pembersihan hematoma intrakranial, drainase vertikal eksternal, terapi intervensi pengambilan beban darah, embolisasi. Harus dari foto MRI itu dilihat 对，tindakan mana yang paling baik. 这个是我们这个微创的介入治疗的手术。这个病人是个60岁男性，突发的言语不清，伴头晕2个小时入院的。我们在早期给予他溶栓治疗，但这个病人呢病情还是在加重。我们在这个 DAC，就是我们上面可以看到，我们左侧的椎动脉微丝段是个重度的狭窄，并且我们的基底动脉没有看到显影。所以说我们这个病人是个急性的这个基底动脉的闭塞，我们通过微创的介入手术，这个大家看到这个，在这个纱布上面可以看到这很多血栓，就是我们通过介入手术把这个血栓取出来，在我们这个第二张图片可以看到，这个血管就已经完全的通畅了，这个我们这个脑的缺血就完全得到了一个改善。Terapi intervensi minimal invasif, ini kasus pertama, usianya 60 tahun, laki-laki, tiba-tiba datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing disertai bicara tidak jelas selama lebih dari 2 jam. Foto MRI yang paling kiri terlihat tidak ada darah, maksudnya ada penyumbatan di pembuluh darah. Jadinya yang bagian sana itu tidak ada, otaknya tidak ada darah ya. Terus dilakukan operasi. Dari itu yang paling kanan itu adalah penyumbatan pembuluh darah yang diambil dari operasinya. Setelah dilakukan operasi, di foto lagi tengah-tengah itu terlihat udah bagus, sudah mulai ada darah mengalir ke bagian otak yang tersumbat tadi. Next. 这个病人从我们来的时候昏迷的，到出院的时候，就可以看到完全能够独立行走，是恢复的非常的好。Ini kasus yang tadi itu ya tidak bisa bicara dan pusing. Pada kiri itu pertama kali dia masuk rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak jelas ngomongnya juga. Ini waktu setelah dilakukan operasi, pasiennya bisa keluar dengan dapat jalan mandiri dengan secara baik. Next. 这个是我们这个微创的介入治疗，第一个就是我们这个动静脉畸形，我们通过介入治疗之后，后面在第二张图片，我们就可以没有完全看到这个它不显影了。啊，这通过我们这个微创的治疗之后，这把这个动静脉畸形就完全给它栓塞掉了。Ini pengobatan invasif minimal kasus kedua. Sebelum embolisasi malforsi arteri vena terlihat adanya penyumbatan dan juga ini di kanan setelah dilakukan operasi terlihat dengan sangat jelas
uh, daerah-daerah yang tidak ada pembuluh darah mengalir sudah tidak dengan jelas ada mengalir darah baik. Next. 这是我们这个颅内动脉瘤，大家看到这个红圈的地方，就是我们这个动脉瘤。对啊，可以看到，通过我们微创的治疗之后，这个红圈在这个地方大家都能看到，栓塞完之后它就完全不显影了。这是我们一些动脉瘤治疗以后的案例。Ini kasus ketiga. Gambar sebelah kiri merupakan sebelum dilakukannya embolisasi aneurisme intrakarnial. Dapat dilihat yang bagian yang dilingkari merah itu ada kayak penyumbatan. Ini setelah bagian kanan setelah dilakukan operasi dengan bantuan stent melalui kateter dapat dilihat itu sudah mulai berkurang. Next. 第二个，我就讲一下我们这个帕金森病的治疗。Selanjutnya kita berbicara penyakit Parkinson. 大家都知道，帕金森是我们也称为震颤麻痹，是以我们震颤就是这个肌强直动作迟缓还有姿势障碍为主要表现的这个中老年系统的这个退行性疾病。它主要的症状，你看面部表情减少、手抖、行走不稳。它主要的原因就是黑质多巴胺能神经元的一个退化和死亡，可能与我们这个遗传、环境因素，还有衰老、神经系统老化等多种因素有关。Penyakit Parkinson yang disebut juga paralisis tremor adalah penyakit degeneratif sistem yang dapat terjadi pada usia parubaya dan lanjut usia. Penyakit ini ditandai dengan tremor, kekakuan otot, gerakan yang melambat, dan gangguan keseimbangan postur tubuh. Ini menyebabkan degenerasi dan kematian neuron dopaminergic di substansia nigra berkaitan dengan faktor genetik dan lingkungan, usia lanjut, penuaan sistem saraf, serta berbagai faktor lainnya. Next. 所以，我们帕金森的这个大部分的早期的治疗都是用药物来治疗的，包括我们这个左旋多巴、这个多巴胺受体激动剂、这单氧化酶抑制剂、这个抗胆碱的药物，还有一些我们是用 MTI 的一些抑制剂，就是我们的恩托卡彭等等。在我们早期治疗药物还是比较好的情况下，可以用药物治疗。当我们这个药物逐渐的去疗效减退，我们就可以考虑这个我们去手术的治疗。当我们明确诊断这个帕金森，或者4年、5年之后，如果在药效减退的情况下，我们通过综合的去评估，就可以考虑我们这个脑深部电刺激素，也是我们 DBS，也叫脑起搏器的这个手术治疗。Teknologi TBS untuk Parkinson. Pengobatan umum untuk penyakit Parkinson adalah asupan nutrisi yang seimbang, latihan rehabilitasi, konseling fisiologis, dan antidepresi. Kebanyakan penyakit Parkinson pertama diobati dengan obat-obatan seperti levodopa, kombinasi kompleks levodopa, agonis reseptor dopamin, amantadin, dan juga tablet kombinasi entacapone. Pada kasus-kasus yang baru-baru, biasanya dikasih obat dahulu. Setelah dikasih obat, kebanyakan akan terjadi perbaikan pada tremornya. Apabila sudah lama, maka akan dilakukan operasi. Pada bagian operasi ini harus benar-benar dipastikan ini benar-benar merupakan penyakit Parkinson sebelum dilakukan pengobatan selanjutnya. Next. 所以我们这个 DBS 手术，就是我们这个脑起搏器的手术，就是说我们主要的就是要电极一定要精准知道这个运动的神经核团，这是关键。它主要包括我们这个颅内电极的植入，还有我们神经刺激器的植入两部分。所以它首先我们要靶点要确认，记录到我们这个结果，根据这个结果来确定我们这个电极植入的深度。术中的我们可以 CT 或者磁共振扫描。
通过这个功能磁共振来确定我们这个核团的位置。Untuk prosedur pengobatan bedah DBS, ini dilakukan dengan penanaman elektroda di dalam tengkorak secara tepat ke inti saraf yang ditargetkan. Langkah-langkahnya itu adalah penanaman elektroda intrakranial dan penanaman neurostimulator. Dengan cara mengkonfirmasi titik dan target kedalaman, penanaman elektroda, pencatatan mikroelektroda, pemindaian CT atau MRI intraoperatif. Dan juga setelah penanaman pada pasien, dia akan dilakukan anestesi lokal dan juga dapat diamati berbagai perbaikan gejala klinis. Pada anestesi umum dapat dilakukan simulasi untuk sementara dapat mengobati apakah terjadi komplikasi seperti kejang-kejang otot lainnya. Ini sangat penting, jadinya harus dilihat presisinya dan juga kedalamannya. 当然，我们帕金森手术后的药物和康复治疗也非常重要。术后当天，我们还是要继续服用药物，而术后的我们这个调控，也是我们这个疗效保证的一个关键的步骤。所以，我们一般在术后2到4周之后，就会给他去开机，包括我们这个磁共振或者 CT，明确这个我们这个电极的位置。包括我们这个随时调整这个电压，大家可以看到我们这个术后的康复，包括我们这个步态、平衡、语言和吞咽，可以看到我们这个 DBS 关机的时候，这个患者是数抖是非常厉害的。当我们开机之后，我们这个整个症状就得到了明显的一个改善。Next. Indonesianya. Pengobatan dan rehabilitasi pasca operasi DBS. Manajemen pasca operasi itu tetap melanjutkan penggunaan obat setelah operasi dan juga dilakukan juga pemrograman pasca operasi untuk menjamin efektivitas terapi DBS. Pengaktifan DBS itu dilakukan 2 hingga 4 minggu setelah operasi. Catatan pentingnya itu harus menggunakan MRI atau CT untuk memastikan posisi elektroda secara akurat dan juga harus dilakukan frekuensi simulasi. Lebar pulsanya sekitar 60 dan juga tegangan dapat disesuaikan kapan saja sesuai respons klinik pasien. Rehabilitas pasca operasi DBS fokus utamanya adalah dengan gejala-gejala yang sulit diatasi dengan DBS menggunakan obat-obatan seperti gangguan berjalan, terus gangguan keseimbangan, gangguan bicara, gangguan menelan, dan juga akan diberikan latihan-latihan rehabilitasi yang sesuai, seperti relaksasi dan pernapasan, latihan gerakan wajah, latihan kepada leher dan kepala, latihan tubuh, latihan keseimbangan, latihan gaya berjalan, latihan bicara, latihan kemampuan aktivitas kehidupan sehari-hari. Next. 下面我就再聊聊我们这个阿尔茨海默症。其实这个，因为现在呢，目前来说，我们这个手术呢疗效还不是很确切，我就简单的讲讲我们阿尔茨海默病的这些原理。这个手术治疗我就简单的略过了啊。Kita akan berbicara tentang penyakit Alzheimer dan juga terapi operasi yang biasa digunakan. 大家都知道，阿尔茨海默病它主要的表现就是我们这个认知功能障碍，比如说我们这个记忆力、理解力、判断力一些认知的功能下降，从而影响到我们这个日常的生活能力和社会职业的功能，最终进展成一个全面性的痴呆。它的主要的发病机制就是我们这个贝塔电面蛋白这个沉积、套蛋白的一个蛋白的残结的作用，从而导致我们这个整个神经元信号的一个传递的干扰。导致我们这个认知功能的下降。所以说，我们这个神经元的死亡和大脑的萎缩是这个最终的一个结局，它们就是导致我们这个认知功能的直接的根源。Indonesia. Penyakit Alzheimer atau penyakit kognitif lainnya merupakan kelompok penyakit neurodegeneratif yang terjadi pada usia lanjut dan usia parubaya. Penyakit ini berawal secara perlahan dan berkembang secara progresif. Gejala utamanya adalah gangguan fungsi kognitif,
mencakup berbagai domain kognitif seperti ingatan, pemahaman, penilaian, dan bahasa, secara berdampak dalam berbagai tingkat pada kemampuan menjalani aktivitas rutin sehari-hari dan fungsi sosial maupun pekerjaan. Pada akhirnya penyakit ini berkembang menjadi demensia menyeluruh. Ini harus dilihat lagi, penyakit ini merupakan penyakit saraf, jadinya harus uh, angka kematiannya juga lumayan tinggi pada penyakit ini. Next. 所以我们 AD 的药物治疗的挑战，因为它这个病理这个生理机制是非常复杂的，包括我们这个类淋巴系统循环障碍等多种因素，都是我们这个发病的一个原因。所以目前来说，药物治疗呢是有很多难点，但是呢，我们现在在我们早期的一些药物治疗，包括我们这个能卡奈单抗啊、多奈单抗，对早期的阿尔茨海默症还是有非常好的一个预防进展的作用。这个药物的这个缺点就是太贵了，因为每年可能像有些药物要几十万人民币，甚至就几万美金的这个一年的治疗费用，所以这些药物的这个昂贵，导致我们很多病人目前来说在治疗当中就存在着一个缺陷，他没有这个能力去负担这个药物。Indonesia. Tantangan dalam pengobatan Alzheimer adalah kompleksitas proses patologis pada penyakit Alzheimer. Proses patologis penyakit Alzheimer sangat kompleks, dapat melibatkan akumulasi plak protein dan khusus protein, serta berbagai faktor lainnya seperti gangguan pada sirkulasi, dan juga dengan kendala dalam terapi farmakologis karena kompleksitas proses patologis penyakit Alzheimer terhadap akumulasi protein dan neurotoksitas yang disebabkan oleh gangguan pada sirkulasi mirip limfatik, pengembangan strategi pengobatan yang efektif masih menjadi tantangan besar. Dan juga adanya kerusakan sinaps dan kematian sel neuron. Salah satu kesulitan dalam pengobatan penyakit Alzheimer adalah harus menangani secara bersamaan kerusakan sinaps dan kematian sel saraf neuron yang merupakan kunci penyebab gangguan kognitif dan penyusunan otak pada penderita Alzheimer. Karena obat ini ya sangat mahal, jadinya kebanyakan cost-nya adalah salah satu penyebab kenapa penyakit Alzheimer ini masih susah disembuhkan. Obatnya masih sangat mahal ya. Next. 这个我们阿尔茨海默症的这个手术治疗，目前我简单介绍，它这个叫颈深淋巴管颈静脉吻合术。其中呢，我们也有一些 DBS 的手术来刺激这个核团的这个一些地质的一些分泌，所以这些呢可能会起到一个改善这个症状的一个作用。我简单的来介绍一下。Indonesia. Pengobatan bedah untuk penyakit Alzheimer itu pertama harus dilakukan definisi dan tujuan pengobatan. Pengobatan bedah untuk Alzheimer dilakukan untuk intervensi langsung terhadap proses patologis untuk proses prosedur pembedahan guna memperbaiki atau mengendalikan gejala penyakit serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Operasi anatomis limfatik itu didukung anatomi merupakan ductus limfatik cervical dan vena jugularis merupakan salah satu metode bedah untuk mengobati Alzheimer, dan juga adanya mekanisme kerja teknologi implan dengan menanamkan perangkat tertentu ke dalam tubuh menggunakan metode fisik dan simulasi listrik untuk mengatur transmisi signal pada sistem saraf pusat, perifer, dan otonom, dan juga adanya metode penerapian fisik dan prosedur bedah. Ini memainkan peranan penting dalam pengobatan bedah Alzheimer dengan mengatur transmisi signal neuron. Metode ini membantu meredakan gejala dan berpotensi memperlambat perkembangan penyakit. Next. 这是我们一些手术治疗，包括我们这个侵入性的这个脑刺激手术，包括我们这个重复的经颅磁刺激，还有我们这个经颅的刺激电刺激，还有一些非侵入性的一些临床的一些手术，这就是我们一些作用特定的核团来改善症状的这个一些手术治疗。
Pengobatan bedah untuk penyakit Alzheimer itu dilakukan dengan prinsip dan aplikasi simulasi otak dalam. Dan juga ada pengalaman simulasi invasif secara vagus, keunggulan dan resiko simulasi otak invasif. Teknologi simulasi otak non-invasif ini merupakan menggunakan simulasi magnetik transkranial berulang dengan menggunakan simulasi magnetik transkranial berulang. Salah satu teknologi simulasi otak non-invasif yang mempengaruhi aktivitas neuron di korteks tertentu. Ada juga dengan simulasi listrik arus arah dan arus bolak-balik, yang dengan menggunakan simulasi arus arah. Ada juga keunggulan jenis teknologi invasif. Teknologi simulasi otak non-invasif dapat mendapatkan perhatian dalam pengobatan Alzheimer karena keunggulannya. Terima kasih. Next. 这另外一种就是我们这个今年比较热门的这个紧身淋巴管颈静脉吻合术，它主要是采用我们对应的淋巴管和静脉进行吻合，从而降低我们的脑组织内的这个贝塔蛋白的沉积，清除各种这个蛋白的这个淤积，减轻我们这个淋巴水肿，改善这个脑功能。所以说这个通俗一点就是将我们这个颈部的这淋巴管直接连接到静脉，把这个脑内的这个贝塔淀粉蛋白给它清除出去。但是目前呢，这个效果呢还是有待验证。这个我们就简单介绍一下这个手术。Kita akan berbicara dengan sangat singkat. Prinsipnya ini adalah dengan penyambungan limfa, leher, dan vena jugularis. Ini prinsipnya dengan prosedur anastomis limfa vena cervical dengan menyambungkan pembuluh limfa dan vena yang sesuai di leher untuk menciptakan aliran drainase. Tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan limfa di jaringan otak bagian dalam untuk mempercepat aliran balik limfa dari jaringan otak, serta membersihkan penumpukan produk metabolik yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer, yang seperti berbagai macam penyakit dan protein. Dengan cara ini, pembengkakan limfatik edema di jaringan otak dapat dikurangi, fungsi otak ditingkatkan, dan gejala pada pasien Alzheimer pun dapat membaik. 这个手术的方式我们就直接跳过吧，因为这个手术可能会讲解的比较详细一点，对呀，好吧，直接跳过吧。下一页。Next. Ini yang tadi itu, 再下一页，对啊，ya, 我现在再讲一个我们这个治疗方法，就针对我们目前来说，阿尔茨海默症，还有这个老年性痴呆，还有一些神经变性疾病，这治疗的一个方法就是我们这个菌群的移植。kita akan bicara dengan transplantasi mikrobiota. 大家都知道，我们这个肠道的菌群基因数目是非常庞大的。我目前肠内的这个细菌种类超过1000种，并且数量也非常大。我们肠道的微生物比重超过99%，所以说我们这个目前来说是我们第二大脑8大器官第二大的基因组。Transplantasi mikrobiota usus, jenis bakteria dalam usus itu sangat banyak, melebihi 1000 jenis. Jumlah bakteri dalam usus dapat menyumbang lebih dari 90% dari mikroorganisme usus. Dan juga ini antara lainnya adalah Firmicutes, Bacteroides, dan Probacteria yang merupakan kelompok bakteri dominan yang mencakup lebih dari 95% dari total bakteri dalam usus. Next. 所以我们现在很多疾病都和这个我们肠道的菌群的失调有很重要的关系，包括我们帕金森病它是肠道中的一种大肠杆菌会产生一种叫库列蛋白，这种蛋白就会促使我们这个阿尔法头核核蛋白在内的其他蛋白质发生一个错误的折叠，所以我们这些错误的折叠信息通过迷走神经递到大脑，从而错误折叠的阿尔法头蛋白和我们很多疾病。还这个疾病的症状有关，包括我们这个运动神经元疾病，这个自闭症的谱系疾病，
等等，帕金森病、多系统萎缩、这阿尔茨海默症，这就是我们肠道菌群来影响到大脑我们所谓的这个脑肠轴。Transplantasi mikrobiota usus itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penyakit sistem saraf. Antara lainnya itu adalah mikrobiota dalam usus itu menghasilkan protein yang sangat dapat mempengaruhi dan mengirim signal-signal yang baik kepada otak. Makanya itu uh, digunakan untuk berbagai penyakit seperti Parkinson dan juga dengan Alzheimer. Next. 这我们菌群移植就是通过我们这个菌群的这个失调，它会导致我们这个菌群的代谢产物、肠道的神经系统和免疫系统的异常，从而引起我们微生物肠脑轴的联系和我们这个神经系统发育的紊乱。所以，我们这个整个的菌群移植就通过我们这个改变我们这个肠内的这个菌群失调的一个环境，来达到一个治疗的一个目的。Next. Transplantasi mikrobiota usus itu dilakukan untuk mempengaruhi otak dan berbagai jalur ketidakseimbangan mikrobiota lainnya yang menyebabkan gangguan pada produk metabolisme bakteri, sistem saraf usus, dan sistem imun tubuh. Dan juga ini diduga menjadi salah satu faktor penting dalam autisme. Next. 所以我们菌群移植可以治疗90%的这个和大脑这个相关的一些疾病，包括我们这些和大脑相关的这个中风、焦虑、抑郁、失眠，包括我们心血管疾病、肠道、胃肺、肝脏的、肾脏的、膀胱的、胰腺、口腔、皮肤等等这个相关的疾病，我们都可以去改善这些症状。这些疾病发病都可能跟我们这个肠道的菌群失调有关系。Indonesia ya. Transplantasi mikrobiota usus itu uh, sangat baik, itu dapat mempengaruhi berbagai macam penyakit, termasuk penyakit dari otak, merupakan jungfung ataupun stroke, uh, Shaoli itu merupakan penyakit uh, Alzheimer atau mungkin insomnia, ada juga autisme juga dapat dipengaruhi dan juga ini transplantasi mikrobiota usus dapat juga mengobati penyakit jantung, penyakit-penyakit pencernaan lainnya seperti penyakit mah, penyakit liver atau penyakit paru-paru dan juga penyakit dari uh, ginjal dan juga kandung kemih ataupun pankreas juga dapat mengobatinya. Next. 所以，我们这个精准的菌群移植，就是通过我们前面的一些发明机制，来这个调节我们这个肠道内的这个菌群的这个整个的微环境，重建我们肠道的微生态。所以，我们可以治疗一些消化系统的疾病，包括我们溃疡性结肠炎、克罗恩病、便秘、肠易激综合征，也可以治疗我们这个肠道菌群紊乱所致的消化系统外的疾病。包括我们神经系统的病变，像帕金森病、阿尔茨海默症、癫痫；精神系统疾病，包括我们自闭症、抑郁症、焦虑症等等，还有一些我们代谢综合征啊、糖尿病、肥胖、这个脂肪肝、高脂血症、肿瘤相关的疾病等等，我们都可以通过这个菌群移植来调节。Indonesia. Transplantasi mikrobiota usus itu dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit uh, seperti penyakit pencernaan, penyakit yang lain-lainnya seperti penyakit jantung, penyakit iritasi usus besar, penyakit sistem saraf lainnya seperti Parkinson, Alzheimer, epilepsi, penyakit mental seperti autisme, depresi, kecemasan, dan juga penyakit metabolisme lainnya seperti diabetes, obesitas, dan juga liver berlemak. Next. 所以，我们肠道菌群呢，对于我们这个帕金森的治疗，其实也是一个非常重要的一个手段。
我们帕金森患者大部分他会合并一些胃肠的症状，比如说便秘啊、腹痛啊，甚至我们胃肠的症状可能是我们帕金森的早期的表现。我们很多病人早期就会出现一些便秘，出现这个肠道菌群的一个代谢物的紊乱。所以说，我们这个肠道菌群移植在我们这个帕金森的治疗当中也占到一个非常重要的一个地位。Bagian besar penyakit Parkinson, pasien penyakit Parkinson itu mengalami gejala-gejala penyakit saluran pencernaan seperti gejala gastrointestinal dan juga penyakit-penyakit lainnya yang merupakan tanda awal penyakit Parkinson terdapat ini karena didapatkan gangguan pada mikrobiota usus dan metabolisnya. Oleh karena itu, digunakanlah transplantasi mikrobiota ini untuk mengobati penyakit Parkinson. Nah, 这是我们很多这个肠道菌群治疗跟帕金森相关的很多文献，所以说在我们这个国内外的当中，目前来说，这个肠道菌群这个研究是非常热门的。transplantasi mikrobiota ini merupakan satu eh, pengobatan yang sangat terkenal di seluruh dunia ya. Setelah dilakukan penelitian terkait penggunaan ini dilakukan oleh berbagai macam profesor dari luar negeri ya, dan juga ini terdapat banyak eh, jurnal-jurnalnya yang dapat dilihat. 这都是我们一些这个肠道菌群这个移植的一些临床试验，包括我们美国、以色列、日本等等这些国家目前进行的相关的研究。啊、Ini merupakan jurnal yang dilakukan oleh berbagai macam eh, profesor, pakar-pakar ahli tentang transplantasi mikrobiota, antara lainnya dilakukan oleh profesor dari Amerika, dari Jepang, dan juga dari Tiongkok juga dilakukan. Next. 所以我们这个肠道菌群，这个在帕金森病人当中，它是具有很多的一个差异。所以肠道菌群的失调是我们这帕金森的这个发病的原因之一。Terdapat perbedaan mikrobiota khusus pada penderita penyakit Parkinson. Ini merupakan uh, perbedaannya ini yang menyebabkan terdapatnya penyakit Parkinson pada pasien-pasien tersebut dapat dilihat ini adanya berbagai macam mikrobiota yang tidak seimbang. Next. 这也是我们这个一些这个文献的一些报道，就是我们这个肠道菌群移植可以改善我们帕金森这个包括 PSP 当中的一些病人，就是多系统萎缩的患者的运动症状、生活质量、便秘、这个胃肠的反应、抑郁、焦虑等等。所以说，这个肠道菌群移植在这个我们这个变性疾病当中。还是一个比较好的一个选择的治疗的手段。Ini merupakan jurnal yang dalam jurnal ini dituliskan transplantasi mikrobiota sangat baik untuk berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit Parkinson, penyakit kecemasan, penyakit saraf-saraf, gangguan saraf lainnya. Next. 这个我们这个是肠道菌群移植治疗这个多系统萎缩，这个多系统萎缩目前来说它是没有非常好的一个治疗的手段。我们这个病人他就是有一个病人就通过我们这个肠道菌群移植之后，他取得一个非常好的一个疗效，从卧床能够变，最后能够改善到这个能够自己能够行走。Pada jurnal ini dapat 下 dilihat 一 next。ah, dapat dilihat keefektifan dari transplantasi mikrobiota. Ini pasiennya tersebut ini
awalnya mengalami gerakan yang lambat dan juga tremor pada anggota tubuh. Setelah dilakukan terapi ini eh, dapat dilihatnya penyakitnya semakin membaik. Next. 这个就是我们今天这个跟大家这个分享的所有的内容，包括我们神经系统的常见的一些老年性的相关的疾病，包括我们脑卒中、帕金森，还有我们阿尔茨海默症等等，还有一些神经系统变性的一些疾病的一些治疗和一些选择。非常感谢大家。如果说这个有什么不对的地方，请大家各位同道来批评指正。Pada hari ini telah dilakukan paparan mengenai penyakit-penyakit neurologi yang dapat dialami oleh para lansia, terutama seperti uh, Parkinson dan juga Alzheimer. Uh, Apabila ada yang tidak baik ataupun ada kesalahan, mohon bantuan dari para rekan-rekan sekalian untuk memperbaikinya. Terima kasih. 好，好了，非常感谢，谢谢大家好。